Yeremia bab 7. Demikianlah firman yang turun daripada Tuhan kepada Yeremia. Berdirilah di pintu gerbang bait Tuhan, serukanlah firman ini di sana, dan katakanlah, dengarlah firman Tuhan, wahai semua orang Yehuda yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini untuk menyembah Tuhan. Beginilah firman Tuhan alam semesta, Allah Israel, perbaiklah perilakumu dan perbuatanmu, maka aku akan membiarkan kamu diam di tempat ini. Jangan percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi, inilah bait suci Tuhan, bait suci Tuhan, bait suci Tuhan. Jika kamu sungguh-sungguh memperbaik perilakumu dan perbuatanmu, jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan antara satu sama lain, tidak menindas pendatang, anak yatim, dan balu, tidak menumpahkan darah orang yang tidak bersalah di tempat ini, dan tidak mengikuti tuhan-tuhan lain yang akan mendatangkan kemelangan terhadap dirimu sendiri, maka aku akan membiarkan kamu diam di tempat ini, di negeri yang telah kukurniakan kepada nenek moyangmu sejak dahulu kala untuk selama-lamanya. Tetapi kamu percaya kepada perkataan dusta yang tidak memberikan faedah. Masakan kamu mencuri, membunuh, berzina, bersumpah dusta, membakar dupa bagi Baal, dan mengikuti tuhan-tuhan lain yang tidak kamu kenal, kemudian datang dan berdiri di hadiratku dalam bait yang disebut dengan namaku ini, sambil berkata, kita diselamatkan, sehingga dapat melakukan segala kekejian ini? Adakah bait yang disebut dengan namaku ini sudah kamu anggap sebagai sarang penyamun? Sesungguhnya aku sendiri melihatnya. Demikianlah firman Tuhan. Pergilah ke tempat suciku di Silo, tempat aku menegakkan namaku pada mula-mulanya, dan lihatlah apa yang telah kulakukan terhadap tempat itu, karena kejahatan umatku Israel. Kamu telah melakukan segala perbuatan itu. Demikianlah firman Tuhan. Walaupun aku telah terus-menerus berfirman kepadamu, tetapi kamu tidak mahu mendengar. Dan aku telah berseru kepadamu, tetapi kamu tidak mahu menjawab. Maka sekarang, seperti yang kulakukan terhadap Silo, demikianlah akan kulakukan terhadap bait yang disebut dengan namaku, yang kamu harapkan itu, serta terhadap tempat yang telah kukurniakan kepadamu dan kepada nenek moyangmu. Aku akan membuang kamu dari hadiratku, sebagaimana aku membuang semua saudaramu, yaitu seluruh keturunan Efraim. Mengenai engkau, jangan berdoa bagi bangsa ini, dan jangan panjatkan permohonan atau doa bagi mereka. Jangan desak aku, karena aku tidak akan mendengar engkau. Tidakkah kau lihat apa yang dilakukan mereka di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem? Anak memungut kayu, ayah menyalakan api, dan kaum perempuan menguli adunan untuk membuat penganan bagi Ratu Langit. Mereka mencurahkan persembahan minuman bagi tuhan-tuhan lain untuk membangkitkan murkaku. Sungguhkah aku yang disakiti mereka? Demikianlah firman Tuhan. Bukankah diri mereka sendiri yang disakiti sehingga muka mereka tercoreng? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya amarahku dan murkaku akan dicurahkan ke atas tempat ini, atas manusia, atas binatang, atas pepohonan di padang, dan atas hasil tanah. Murka itu akan menyala-nyala dan tidak dapat dipadamkan. Beginilah firman Tuhan alam semesta, Allah Israel. Tambahkan sajalah korban bakaranmu kepada korban sembelihanmu, lalu makanlah dagingnya. Sesungguhnya, pada waktu aku membawa nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir,
Aku tidak berfirman atau memerintahkan mereka tentang korban bakaran dan korban sembelihan. Tetapi hal inilah yang kuperintahkan kepada mereka: patuhilah aku, maka aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Tempuhlah segala jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya baik keadaanmu. Tetapi mereka tidak mahu mendengar dan tidak mahu memberikan perhatian. Mereka malah mengikuti rancangan sendiri dan kedegilan hati mereka yang jahat. Mereka mundur, bukan maju. Sejak nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir sampai hari ini, aku mengutus semua hamba-Ku, para nabi kepadamu, setiap hari dan terus-menerus. Tetapi mereka tidak mahu mendengar aku atau memberikan perhatian. Mereka malah mengeraskan hati dan berbuat lebih jahat daripada nenek moyang mereka. Engkau akan menyampaikan segala hal ini kepada mereka, tetapi mereka tidak akan mendengar engkau. Engkau akan berseru kepada mereka, tetapi mereka tidak akan menjawab engkau. Jadi, katakanlah kepada mereka, inilah bangsa yang tidak mahu mematuhi Tuhan Allah mereka, dan yang tidak mahu menerima pengajaran. Kebenaran sudah hilang lenyap daripada mulut mereka. Cukurlah rambutmu dan buanglah, nyaringkanlah ratapan di atas bukit-bukit yang gondol, karena Tuhan telah menolak dan meninggalkan keturunan yang dimurkainya. Bani Yehuda telah melakukan apa yang jahat di mataku. Demikianlah firman Tuhan. Mereka menaruh Tuhan mereka yang menjijikkan di dalam bait yang disebut dengan namaku, untuk menajiskannya. Mereka juga membangunkan bukit pemujaan Tofet di lembah Ben Hinnom untuk membakar habis anak-anak mereka, baik lelaki maupun perempuan. Suatu hal yang tidak pernah kuperintahkan dan yang tidak pernah terpersil dalam hatiku. Oleh sebab itu ketahuilah, waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa orang tidak lagi akan menyebutnya Tofet atau lembah Ben Hinnom, tetapi lembah pembunuhan. Tofet akan menjadi tempat menguburkan orang kerana tidak ada tempat lagi. Mayat bangsa ini akan menjadi makanan burung di udara dan binatang di bumi tanpa ada yang mengusik mereka. Di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem akan kuhentikan suara kegirangan dan suara kegembiraan, suara pengantin lelaki dan suara pengantin perempuan, kerana negeri ini akan menjadi reruntuhan. Yeremia bab 8. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, tulang para raja Yehuda dan para pembesar, tulang para imam dan para nabi, serta tulang penduduk Yerusalem akan dikeluarkan dari kubur mereka. Semuanya akan diserahkan di depan matahari, bulan, dan segala benda langit yang dicintai, disembah dan diikuti mereka, juga yang dicari mereka dan yang dipuja mereka. Semuanya tidak akan dikumpulkan dan tidak akan dikuburkan, tetapi akan menjadi baja kandang di permukaan tanah. Semua saki-baki orang yang masih tinggal daripada kaum yang jahat ini, yaitu orang yang masih tinggal di segala tempat kemana aku menghalau mereka, akan lebih suka mati daripada hidup. Demikianlah firman Tuhan alam semesta. Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan, masakan orang jatuh dan tidak bangun lagi? Masakan orang berpaling tidak berbalik lagi? Mengapakah umat ini berpaling? Mengapakah Yerusalem berpaling terus-menerus? Mereka berpegang kepada tipu daya dan menolak untuk berbalik. Aku telah memperhatikan dan mendengar, tetapi mereka tidak berkata jujur. Tiada seorang pun menyesali kejahatannya dengan berkata, apakah yang telah kulakukan?
Semua orang berpaling kepada jalan mereka sendiri, seperti kuda menghambur ke dalam peperangan. Bahkan burung ranggung di udara tahu akan musimnya. Burung tekukur, burung layang-layang, dan burung bangau tetap ingat akan masa kedatangannya. Tetapi umatku tidak mengetahui hukum Tuhan. Bagaimana mungkin kamu berkata, kami orang bijak, kami memiliki hukum Tuhan? Ketahuilah, pena dusta para juru tulis telah membuat hukum itu menjadi dusta. Orang bijak akan menjadi malu, mereka terkejut lalu tertangkap. Sesungguhnya, mereka telah menolak firman Tuhan. Kebijaksanaan apakah yang ada pada mereka? Oleh sebab itu, aku akan menyerahkan istri mereka kepada orang lain, dan ladang-ladang mereka kepada orang yang akan merebutnya. Yang terkecil sampai kepada yang terbesar, semuanya mengejar laba. Baik nabi maupun imam, semuanya melakukan penipuan. Mereka mengobati luka puteri umatku dengan menganggapnya ringan. Kata mereka, sejahtera, sejahtera, padahal tidak ada kesejahteraan. Adakah mereka berasa malu ketika mereka melakukan kekejian? Tidak, mereka tidak malu sama sekali. Bahkan mereka tidak menyadari aib mereka. Oleh sebab itu, mereka akan jatuh di antara orang yang jatuh. Mereka akan tersandung pada waktu aku menghukum mereka. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan melenyapkan hasil tanah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tidak ada lagi buah pada pokok anggur, tidak ada lagi buah pada pokok ara, dedaunan akan luruh. Apa yang kukurniakan kepada mereka akan lenyap. Mengapakah kita duduk-duduk sahaja? Berkumpullah dan marilah kita masuk ke kota-kota yang berkubu, lalu binasa di sana. Tuhan Allah kita telah membinasakan kita dan memberi kita minum air beracun, karena kita telah berdosa terhadap Tuhan. Kita mengharapkan kesejahteraan, tetapi tidak ada sesuatu yang baik. Mengharapkan waktu penyembuhan, tetapi yang ada hanya kengerian. Dengus kuda musuh terdengar dari Dan, kerana bunyi ringkikan kuda jantan mereka. Seluruh negeri gementar. Mereka datang melahap negeri itu dan segala isinya, kota dan penduduknya. Lihat, aku melepaskan ular ke tengah-tengah kamu, yaitu ular berbisa yang tidak dapat dipukau, dan kamu akan dipagutnya. Demikianlah firman Tuhan. Dukaku tidak tersembuhkan, hatiku lemah. Dengar suara teriakan puteri bangsaku dari negeri yang jauh. Adakah Tuhan tidak hadir di Sion? Tidak hadirkah rajanya di dalamnya? Mengapakah mereka membangkitkan murkaku dengan patung-patung ukiran mereka, dengan berhala-berhala bangsa asing? Musim menuai sudah berlalu, musim panas sudah berakhir, tetapi kita belum diselamatkan juga. Kerana luka puteri bangsaku, aku pun luka. Aku berkabung, kengerian mencengkam aku. Tidak adakah balsam di Gilead? Tidak adakah tabib di sana? Mengapa belum datang juga kesembuhan puteri bangsaku? Yeremia bab 9. Kalaulah kepalaku mata air dan mataku pancuran air mata, maka siang malam aku akan menangisi orang yang terbunuh daripada kalangan puteri bangsaku. Kalaulah aku dapatkan tempat bermalam di gurun bagi orang yang sedang dalam perjalanan, maka aku akan meninggalkan bangsaku dan pergi daripada mereka, kerana mereka semua penzina, kumpulan pengkhianat. Mereka melenturkan lidah seperti busur panah untuk berdusta. Mereka menjadi kuat di negeri, tetapi bukan demi kebenaran. Mereka beranjak daripada kejahatan kepada kejahatan, dan aku tidak dikenal mereka. Demikianlah firman Tuhan. Biarlah setiap orang berjaga-jaga terhadap kawannya dan tidak mempercayai saudara mana-mana pun, kerana setiap saudara akan saling memperdaya
dan setiap kawan akan pergi ke sana kemari sebagai pemfitnah. Setiap orang menipu kawannya dan tidak berkata benar. Mereka telah melatih lidah untuk berkata dusta. Mereka melelahkan diri untuk melakukan kemungkaran. Engkau tinggal di tengah-tengah tipu daya. Kerana tipu daya itu, mereka tidak mahu mengenal Aku. Demikianlah firman Tuhan. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan alam semesta. Sesungguhnya, Aku akan memurnikan dan menguji mereka. Kerana apalagi yang dapat kulakukan terhadap puteri umatku? Lidah mereka ialah anak panah yang membunuh. Tipu daya diucapkan mereka. Dengan mulut orang berbicara damai kepada sesama diri, tetapi dalam hatinya dia bersedia menyerang hendak. Masakan Aku tidak menghukum mereka kerana hal-hal ini? Demikianlah firman Tuhan. Masakan Aku tidak membalas dendam terhadap bangsa yang seperti ini? Aku akan menyaringkan tangisan dan lagu perkabungan untuk gunung-gunung. Begitu pula ratapan untuk padang-padang rumput di gurun. Kerana semuanya sudah tandus sehingga tidak ada orang yang melintasinya, dan suara ternak tidak terdengar lagi. Baik burung di udara maupun binatang, semuanya telah pergi lari. Aku akan menjadikan Yerusalem timbunan puing, sarang kawanan serigala. Aku akan menjadikan kota-kota Yehuda sunyi sepi, tanpa penduduk. Siapakah orang yang cukup bijak untuk mengerti hal ini? Kepada siapakah firman Tuhan disampaikan supaya dia dapat menguar-uarkannya? Mengapakah negeri ini binasa dan gersang seperti gurun sehingga tidak ada yang melintasinya? Firman Tuhan, sebabnya mereka mengabaikan hukum-Ku yang telah Kuberikan kepada mereka. Mereka tidak mematuhi Aku dan tidak hidup mengikutinya. Malah mereka mengikuti kedegilan hati masing-masing dan mengikuti para Baal, seperti yang diajarkan nenek moyang mereka kepada mereka. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan alam semesta, Allah Israel. Sesungguhnya, Aku akan memberi bangsa ini makan tanaman pahit dan minum air beracun. Aku akan mencerai-beraikan mereka di antara bangsa yang tidak dikenal oleh mereka atau oleh nenek moyang mereka. Aku akan menyuruh pedang mengejar mereka, sehingga Aku menghapuskan mereka. Beginilah firman Tuhan alam semesta. Perhatikanlah, panggillah tukang ratap perempuan supaya mereka datang. Suruhlah orang menjemput perempuan bijaksana supaya mereka datang. Biarlah mereka bersegera dan menyaringkan lagu perkabungan kerana kita, supaya mata kita menitiskan air mata dan kelopak mata kita mencucurkan air. Bunyi ratapan perkabungan terdengar dari Sion. Betapa rosaknya kami. Kami sangat malu. Kami harus meninggalkan negeri kami, kerana tempat kediaman kami dirobohkan orang. Tetapi dengarlah firman Tuhan, wahai kaum perempuan, dan biarlah telingamu menerima firman yang disampaikannya sendiri. Ajarkanlah lagu perkabungan kepada anak-anak perempuanmu. Ajarkanlah ratapan seorang kepada yang lain. Maut telah memanjat ke jendela-jendela kita, masuk ke dalam puri-puri kita, untuk melenyapkan kanak-kanak daripada jalan, dan orang muda daripada tempat umum. Katakanlah, beginilah firman Tuhan, mayat manusia akan bergelimpangan seperti baja kandang di permukaan ladang, seperti berkas gandum di belakang orang yang menuai, dan tiada sesiapa yang mengumpulkannya. beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijak bermegah kerana kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah kerana kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah kerana kekayaannya. Tetapi sesiapa yang hendak bermegah, biarlah dia bermegah kerana hal ini, bahawa dia memahami dan mengenal Aku, bahawa Akulah Tuhan.
yang menunjukkan kasih abadi, keadilan, dan perbenaran di bumi. Sesungguhnya hal-hal itulah yang kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Lihatlah, waktunya akan datang, Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku menghukum semua orang yang dikatankan kulitnya sahaja, yaitu orang Mesir, orang Yehuda, orang Edom, Bani Amon, orang Moab, dan semua penghuni di gurun yang memotong tepi rambut. Semua bangsa itu sebenarnya tidak bersunat, bahkan hati seluruh keturunan kaum Israel pun tidak bersunat.